Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mutun yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dalam keadaan sihat walafiat, terlindung daripada bala bencana, musibah penyakit, kesihatan yang baik, dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang paling besar di dunia ini adalah nikmat kesihatan. Dan nikmat yang paling tinggi di dunia ini adalah nikmat iman. Kerana kesihatan itu berkait dengan iman. Pepatah Arab mengatakan bahawa al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat terletak pada tubuh badan yang sihat. Sihat walafiat. Dan suasana sekarang, suasana pandemik COVID-19 sekarang ni, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bahasa, apa gaya ataupun apa hasrat didoakan minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita telah mempelajari tentang tafsir surah Al-Fatihah, bagaimana Allah Taala telah meminta kepada kita supaya banyak berdoa kepada Allah Taala dengan bahasa yang paling mudah. Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah kepadaku. Minta tolonglah kepadaku dan terus beribadah kepadaku. Kemudian kita telah lanjutkan tafsir surah Al-Ikhlas. 4 ayat surah Al-Ikhlas. Allah sebut Allahus Samad. Allah tempat minta. Tak ada Tuhan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah saya tempat untuk kita meminta. Mintalah apa saja untuk kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami kebaikan ketika mana kami berada di dunia ini, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Kami belum sampai lagi akhirat. Tapi kami juga memohon supaya kami juga dapat membawa kebaikan. Nasib kami menjadi baik. Keadaan kami jadi baik. Ibadah kami membawa kebaikan di akhirat nanti. Supaya kami tergolong di kalangan orang-orang yang waqina adzabannar. Daripada tergolong pada orang makhluk atau manusia daripada golongan-golongan terhindar pada api neraka. Dan pada kali ini kita nak menafsir surah Al-Falaq. Ayatnya hanya ada 5 ayat. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 5 ayat dalam surah Al-Falaq. Dalam asbabun nuzul, sebelum kita pergi jauh dan tafsiran tentang surah Al-Falaq ini, walaupun ayatnya 5, tetapi kita kena tahu asal usulnya. Kena tahu sebab-sebab penurunan, asbabun nuzul. Apa sebab-sebab Allah turunkan? Allah kata dalam Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu yang aku buat mesti sebab. Sebabnya datang daripada aku. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Aku jadikan sesuatu itu bersebab. Kenapa Allah buat kita begini? Ada sebabnya. Kenapa Allah jadikan kita begini? Ada sebabnya. Kenapa Allah beri kita musibah penyakit di Malaysia ni, musibah kepada orang Malaysia di satu dunia, ada sebab-sebabnya. Kenapa Allah beri kita kesihatan pun ada sebabnya. Allah beri kekayaan pun ada sebabnya. Allah beri kehidupan kita dan baik dan tak baik pun ada sebabnya. Jadi, kita berserah kepada Allah Ta'ala sambil berusaha. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Jadi, asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan surah Al-Falaq, dan dia datang sekali dengan sebab-sebab penurunan surah An-Nas. 2 surah dipanggil surah Ma'udzatain. 2 surah untuk minta perlindungan. Yang datang sekali. Ya, Allah turunkan surah Al-Falaq, Allah turunkan sekali dengan surah An-Nas. Datang serentak. Surah An-Nas ada 6 ayat, surah Al-Falaq ada 5 ayat. Gabung antara kedua-dua ayat ini, maka kita dapati ada 11 ayat. Ada sebab dan ada peristiwa berlaku. Penurunan ayat tersebut, kedua-dua surah tersebut ada sebab. Ketika mana Nabi SAW berada di Madinah, sebagaimana telah ditafsirkan oleh Al-Tha'labi dalam tafsirnya, yang diambil cerita daripada Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah.
bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dipanggil sebagai Ibnu Abbas. Jadi ketika mana Nabi berada di Madinah, Nabi ada seorang khadam lelaki. Nabi ada ramai khadam. Salah satu khadam lelaki Rasulullah di kalangan pemuda Yahudi. Masuk Islam, jadi khadam Nabi SAW. Dan kerjanya dia sebagai khadam. Ada yang kerja untuk menguruskan wuduk Nabi. Ada yang kerja menguruskan selipan Nabi, tongkat Nabi. Ada yang bekerja untuk menyisirkan rambut Nabi. Dan pemuda Yahudi ini, khadam, tugasnya ialah menyisirkan, menyikat rambut Nabi SAW. Bayangkan satu penghormatan Allah beri pada orang yang berbangsa Yahudi menjadi tukang sikat. Pada zaman Fir'aun dipanggil Masyitah. Tukang sikat anak Fir'aun dikenali sebagai nama Masyitah. Nama sebenarnya tidak diketahui, ada berbeza pandangan. Tapi gelaran ialah Masyitah. Jadi zaman Nabi SAW, pemuda Yahudi ini diambil untuk menjadi khadam Nabi sebagai juru sikat. Jadi orang Yahudi yang benci Nabi SAW, hati mereka penuh dengan kebencian. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kamu jangan berangan orang Yahudi dan orang Nasara akan suka kamu. Allah kata jangan berangan. Walan tarda. Sekali-kali tidak akan berlaku bahawa mereka suka pada kamu, mereka redha pada kamu, mereka akan berbaik dengan kamu. Tak. Kecuali dengan satu syarat. Kamu ikut mereka. Kamu ikut gaya hidup mereka, kamu ikut pegangan mereka, kamu ikut apa saja kehendak mereka, barulah mereka akan suka pada kamu. Jadi Allah berikan gambaran begitu. Di orang Yahudi Madinah menggunakan pemuda Yahudi ini sebagai satu laluan untuk membuat sesuatu pada tubuh badan Nabi SAW. Apa yang mereka nak buat? Mereka nak sihir Nabi. Amalan sihir ini, amalan turun-temurun sejak zaman Nabi Musa AS. Sihir berlaku, Fir'aun adalah ahli sihir, dikelilingi oleh gulang-gulang sihir, ramai, lebih kurang hampir 4,000 orang pemuda-pemuda yang mahir bab sihir mengelilingi Fir'aun. Jadi ketika Nabi SAW ada lagi amalan-amalan sihir. Amalan-amalan yang Nabi kata termasuk ada 7 perkara atau 7 dosa besar. Fashtanibu, hendaklah kamu jauhi. Apa hadisnya? Banyak. Ada hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara ni. Antaranya Nabi kata jauhi 7 perkara. Apa 7 perkara? 1, syirik. Yang kedua, menyihir. Perbuatan sihir. Yang ketiga, membunuh tanpa hak. Dan yang lain-lain lagi ada. Jadi, dalam pengertian ayat ni ataupun tafsiran ayat ni, kita nak cerita bagaimana Nabi SAW ada usaha untuk sihir Rasulullah. Jadi, laluan untuk menggunakan menyihir Rasulullah ni, menggunakan laluan orang dalam. Apa dia? Seorang pemuda yang menyisir rambut. Apa yang mereka nak? Mereka pujuk pemuda. Pemuda ni asal tak nak. Sebab kasih sayang pada Rasulullah. Tapi lama-kelamaan bangsa sendiri pujuk. Akhirnya, benda yang mudah mereka minta. Aku tak nak minta benda yang susah. Aku ambil benda yang mudah. Apa dia yang kamu nak? Aku nak kamu ambil beberapa helai rambut Muhammad bersama dengan anak-anak sikat yang patah. Ambil, serah. Itu tugas kamu. Tunggu mudah. Kami tak buat apa-apa dengan Muhammad. Kami nak rambut dia dan batang anak sikat tu je. Ambil 1 atau 2 batang. Kami nak tu je. Kerja mudah. Jadi pemuda Yahudi ni kata, tak apa boleh buat. Benda yang tak ada masalah, boleh. Kan? Bukan benda berat pun. Ambil gambar Rasulullah. Ambil ni anak-anak sikat yang telah patah. Lalu pemuda ni ambil, serahkan pada bangsa Yahudi. Ada orang Yahudi. Antaranya yang terlibat dalam rancangan jahat ni ialah Labid Ibnu A'sam. Jadi, Labid Ibnu A'sam antara orang yang merencanakan cara untuk menghayati Nabi. Lalu, dibawa kepada seorang perempuan, tukang sihir wanita. Orang perempuan, tukang sihir wanita. Lalu, tukang sihir wanita ni tadi menggunakan rambut Nabi serta anak sikat yang telah patah, lalu diikat pada tali.
Setiap tali tu dibuat satu simpulan. Diikat satu ikatan, ada satu simpul, masukkan rambut Rasulullah berserta dengan sikat-sikat tadi yang patah, dicocokkan jarum. Satu simpulan. Masuk lagi buat lagi simpulan kedua. Masukkan lagi rambut Rasulullah bersama dengan anak sikat. Cocok lagi dengan jarum. Begitulah satu tali tersebut ada 11 simpulan. Ikat, ada 11 simpulan. Satu tali. Lalu tali ini pula diletakkan di dalam mayang kurma. Macam pelepah kurma tu, ada mayang sebelum tumbuh jadi buah kurma. Kita ambil, patahkan, potong, letak tali ini tadi yang disimpul, lalu diletakkan dalam satu perigi. Perigi satu tempat dipanggil perigi Bani Zuraik. Nama perigi tersebut iaitu perigi Zirwan. Perigi Zirwan, ada depan perigi tu, dalam perigi tu ada satu batu besar. Batu tu tempat orang pijak untuk ambil air. Maka dicampakkan batu, diselitkan bawah, dicampakkan tali, diselitkan bawah batu tu, terhempak pada batu. Jadi usaha mereka ini berjaya. Kesan daripada sihir tersebut menyebabkan Rasulullah tak sihat. Rasulullah rasa gelisah. Rasulullah rasa macam benda sesuatu yang dibuat tapi dia tak buat. Ada ahli sejarah mengatakan bahawa Rasulullah menanggung kesakitan, menanggung masalah sihir selama 6 bulan. Dan selama tempoh 6 bulan, wahyu tak turun. Rasulullah rasa Rasulullah pergi rumah isteri menaikkan giliran. Tapi isteri tak ada. Rasulullah kata Rasulullah buat sesuatu tapi sebenarnya tak ada. Rasulullah rasa ilusi. Nampak macam buat tapi sebenarnya Rasulullah tak buat. Dia buat macam begitu. Rasulullah rasa lesah. Tidur tak lena, sakit satu badan dan sebagainya. Nabi disihir oleh orang Yahudi. Jadi selama 6 bulan Nabi mengalami kesakitan sihir. Seorang pun tak tahu dan Nabi pun tak perasan apa sebab yang berlaku. Sehingga satu ketiga bila mana Nabi SAW mendapati bahawa rambut baginda dah mula gugur. Rambut baginda dah mula gugur, kemudian pula dah rasa tak selesa, tak sihat. Di sisi Rasulullah sentiasa tanya Rasulullah, kenapa tak datang rumah saya? Rasulullah kata, dah datang lah. Tak datang. Jadi bila Rasulullah kan Allah sebut dalam Quran, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasulullah cakap ni semuanya betul. Jadi bila Rasulullah kata, sedangkan itu ilusi, maka isteri kata bersalah nak mengiyakan atau tidak. Aisyah kata tak, Rasulullah Aisyah seorang yang berani. Dia kata tak. Dalam tempoh 6 bulan, Nabi SAW mengalami penyakit bersihir. Tuan bayangkan, saudara-saudari bayangkan, Rasulullah SAW pun disihir. Kenapa? Waja'anna likulli syai'in sababa. Allah buat sesuatu itu bersebab. Ada sebab. Ni kita nak kaji tentang sebab-sebab penurunan 2 surah tadi. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Sehinggalah pada tempoh yang telah Allah tetapkan, Nabi tertidur. Dalam tidur tu, Nabi didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat yang berada di kaki dengan malaikat yang berada di kepala. 2 malaikat sedang berbisik, bersembang sesama dia. Sedangkan Nabi antara sedar dan tak sedar. Nabi mendengar. Dalam tidur Rasulullah mendengar. 2 malaikat ni berbicara. Malaikat yang berjaga, yang duduk di sebelah kaki tanya kepada malaikat yang jaga di kepala. Apa kena dengan lelaki ni? Dia bercakap. Seolah-olah macam tak tahu. Ni soal. Rasul dengar. Apa kena dengan lelaki ni? Rasulullah lah tu. Bahawa kemudian malaikat yang berada di kepala jawab, dia telah terkena pengaruh tib. Jadi malaikat yang berada di kaki tanya, tib tu apa? Tib, TIB. Tib tu apa? Malaikat yang jaga di bahagian kepala, tib itulah sihir. Lalu malaikat yang berada di kaki bertanya lagi, siapa yang sihir lelaki ni? Malaikat yang berada di kepala jawab, Labid Ibnul A'sam. Orang Yahudi. Malaikat yang berada di kaki tanya lagi, macam mana cara dia menyihir lelaki ni? Malaikat yang berada di kepala jawab menggunakan rambut dan sikat. Anak sikat yang diambil. Lalu dia tanya lagi, apa dia buat dengan kedua-duanya?
Malaikat yang berada di kepala mengatakan bahawa rambut dan sikat lelaki ini telah diikat, dicucuk dengan jarum oleh ada 11 simpulan di satu utas tali. Kemudian diletakkan dalam sebuah perigi. Malaikat yang ni tanya, perigi itu kat mana? Dia beritahu perigi itu adalah nama perigi Zirwan. Ditunjukkan tempat dan tanda perigi tersebut airnya berwarna merah darah. Kemudian diterangkan lagi pula, macam mana cara disihir? Diletakkan, malaikat yang berada di kepala berkata, diletakkan rambut tadi, gumpalan-gumpalan tali dalam satu mayang kurma. Dan disodokkan, diletakkan di bawah betul-betul batu yang berada di bawah sumur ataupun perigi Zirwan. Selepas itu Rasul tersedar. Kedua malaikat tu gaib. Dan bila Rasul terbangun, Rasul kata kepada Aisyah, "Ya Aisyah." Aisyah pun datang. "Wahai Aisyah, kau tak tahu ke bagaimana punca penyakit aku ni?" Aisyah kata, "Saya tak tahu ya Rasulullah." Rasul pun ceritalah satu-satu sehingga Aisyah faham. Oh, selama tempoh 6 bulannya Rasul rasa tak selesa dan Rasul kata benda dah buat tapi sebenarnya tak buat, rupanya kena sihir. Lalu Rasulullah SAW panggil 3 orang pemuda. 1, Ali bin Abi Talib. 2, Zubair bin Al-Awwam. 3, Ammar bin Yasir. Ini 3 orang muda. Untuk mencari gumpalan tali tadi. Tempat-tempat yang Rasul ceritakan. Rasul kata, "Hai ni Ali, Zubair dan Ammar bin Yasir, kamu pergi cari satu tempat dipanggil satu kampung Bani Zuraik. Di kampung tersebut ada satu perigi bernama Perigi Zirwan. Kamu keringkan air perigi itu. Timba dia keluar. Bila dah timba habis keluar, airnya akan berwarna merah darah. Kamu pergi, kamu nampak ada batu, bawah tu ada mayang kurma. Kamu keluarkan. Dan situ ada 11 simpulan tali-tali. Bawa naik ke atas." Kemudian ketiga-tiga orang pemuda yang ahli syurga ni, Rasul yang arahkan, pergilah. Pergi, timba perigi. Dia timba, orang anak muda, orang ahli betul orang muda. Zubair bin Awam orang muda. Ammar bin Yasir pun orang muda. Dia pergi timba sehingga perigi ni kering. Lalu cek, jumpa satu mayang kurma terhempap di batu. Lalu ditarikkan keluar, apa yang Rasul kata tu betul. Ada tali yang tersimpul 11 simpulan. Kemudian pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kata, "Ini dia." Maka ketika itu Allah turunkan wahyu 2 surah tadi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, baca ayat ni." Rasul pun baca, "Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq." Bila Rasul baca Qul a'udzu birabbil falaq, satu simpulan tali terbuka. Rasul rasa segar sikit. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bila baca ayat kedua, terbuka lagi satu simpulan. Buka ayat ketiga, terbuka lagi satu simpulan. Buka ayat keempat, buka lagi. Buka ayat kelima, baca ayat kelima, terbuka lagi. 5 ayat surah Al-Falaq sudah dibaca oleh Nabi, 5 simpulan sihir pada tali tersebut telah terbuka. Ada lagi 6. Rasul baca pula, diarahkan pada surah Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Rasul baca Qul a'udzu birabbin nas, terbuka lagi satu. Malikin nas, terbuka lagi. Ilahin nas, sampai ayat yang ke-6. Jadi, bila habis saja, semuanya terlerai balik semula dan habis semua sekali. Terbuka semua dan terlepas Rasulullah bersihir. Jadi, gabungan antara Qul a'udzu birabbil falaq dengan surah Qul a'udzu birabbin nas ada 11 ayat. Berdasarkan bacaan ni terbukalah tali-tali sihir dengan Nabi sihat semula. Kemudian ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang ni kita dah kenal pasti, nama Lubai bin A'sam. Kita tangkap dia Rasulullah. Kita bunuh dia. Kita balas balik apa yang dia buat pada Rasulullah." Apa yang Rasul jawab? "Sebenarnya aku dah sembuh pun. Dan aku tak suka balikkan keburukan pada orang yang buat. Tak payah balas-balas."
Jangan membalas-balas. Ini yang Rasul ajar bagi kita. Bagaimana cara-cara mengelakkan, membasmi diri bersihir. Yang kedua pula, bagaimana jangan membalas perbuatan yang jahat untuk kita balas dengan perbuatan jahat. Kenapa Rasul kata begitu? Kalau kita buat benda ni, kita balas balik, orang tadi akan balas balik. Bila nak selesai? Macam kita tengok kes buli lah di asrama sebagainya. Pelajar senior buli pelajar junior. Kemudian pelajar junior pula, bila dia senior, buli lagi pelajar junior. Bila pelajar junior tadi jadi senior, dia buli lagi pelajar junior. Sebab dia kena. Aku kena tak boleh jadi ni, aku nak balas. Ni freshie baru ni. Pelajar-pelajar baru masuk. Kita kenakan macam mana abang-abang lama kita kenakan. Sebab kita dah di senior sekarang. Otai. Akhirnya pelajar senior ketiga itu akan membuli pelajar junior. Pelajar junior pula hanya boleh bertahan. Sebab tak boleh apa ni, otai ni. Ni grup senior ni. Tak apa. Bila kita di senior, kita akan bully pula yang junior. Kalau kerja ni sambung menyambung. Bila nak selesai kes bully? Kecuali ada satu kumpulan atau satu intake atau satu pengambilan yang berkorban. Kita dah kena bully dengan abang lama, kita dengan bully adik kita. Jadi, pelajar junior yang baru masuk, tak kena bully. Dah terhentilah. Pelajar junior yang jadi senior akan datang, kita tak kena bully, kita jangan bully yang junior pula. Jadi terhentilah pembalasan. Terhentilah generasi yang menghampakan ke masyarakat ni terhenti. Lepas tu Rasul kata jangan balas apa-apa yang diberikan kejahatan pada kita, jangan balas. Sebab bila kita balas dia akan sambung menyambung. Lepas tu kita perhatikan bagaimana surah Al-Falaq ni banyak sebab atau banyak kelebihan-kelebihan. Rasul kita baca, Aisyah radhiyallahu anha pernah maklumkan kepada kita sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Rasul nak tidur berada di perbaringan, Rasul akan baca ketiga-tiga surah. Surah yang pendek, Qul huwallahu ahad. Kemudian habis baca Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas habis baca Qul a'udzu birabbin nas. Tiup sapu. Di mana anggota yang sampai dengan tangan Rasulullah akan sapu. Maknanya ini bacaan dia. Untuk apa? Untuk minta perlindungan kepada Allah SWT. Kan Allah kata Allahus Samad. Allah tempat meminta. Bila Allah tempat meminta, kita minta kepada Allah Ta'ala. Bila Allah ajarkan kita tentang surah-surah yang baik. Surah-surah yang baik yang boleh menjaga kita dengan izin Allah SWT. Apa yang kita ada? Minta tolong kepada Allah SWT. Sebab tu dalam surah Al-Falaq, Allah maklumkan kepada kita tentang ayat tersebut. Apa ayat surah Al-Falaq dikatakan? Iaitu yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah, a'udzubillah. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang memiliki waktu subuh. Waktu subuh, kenapa Allah pilih waktu subuh minta lindung? Sebab waktu subuh ni ada dua, satu yang buruk, satu yang jahat. Solat subuh macam ni. Solat subuh dipanggil solat perdana. Sebab tu Nabi sebut tanda-tanda munafik, biasanya solat yang paling susah munafik buat adalah solat subuh dengan solat isyak. Lepas tu Nabi kata siapa yang menunaikan solat subuh berjamaah, maka ia telah menghidupkan separuh malam. Siapa yang solat isyak berjamaah, maka dia juga sudah menghidupkan separuh malam. Jadi solat subuh, solat isyak waktu yang paling susah orang munafik buat sebab orang tak nampak. Gelap. Zuhur senang. Rajin buat sebab orang nampak. Subuh orang tak nampak. Isyak orang tak nampak. Jadi Nabi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pada dia sampaikan maklumat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Beritahu, cakaplah, aku minta lindung pada Allah daripada Tuhan, minta berlindung pada Allah yang memiliki waktu subuh. Sebab orang biasa buat kejahatan sebelum subuh. Sebab tu subuh ni ada dua, dia panggil fajar shadiq, fajar kadzib. Sebelum keluar fajar yang shadiq, akan keluar fajar yang kadzib. Fajar yang bukan, yang palsu. Belum masuk waktu subuh, masa tu. Kalau orang nak curi ayam pun sebelum subuh lah tu. Kalau orang nak pecah tabung masjid pun sebelum subuh. Ada orang yang mencuri selipar orang pun sebelum subuh. Waktu-waktu tersebut. Lepas tu kita minta lindung pada Allah Ta'ala. Sihir pun benda yang sama juga.
sihir datang, dia orang hantar sebelum subuh. Jadi kita minta lindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Minta lindung daripada kejahatan makhluk. Makhluk ni ada yang baik dan yang jahat. Mana kita minta lindung pada Allah Ta'ala daripada orang yang jahat. Makhluk-makhluk yang jahat. Allah sebut makhluk. Makhluk ni bukan manusia saja. Jin, syaitan, iblis. Apa-apa saja yang jahat. Yang nak merosakkan, yang memudaratkan manusia. Minta lindung sebab kita tak tahu. Kita tak tahu, kadang-kadang kita kata kawan kita ni baik semua hidup lah. Maknanya ni kawan baik kita sampai ke akhirat. Kadang-kadang kawan baik tikam kawan dia. Kawan tikam kawan. Mungkin ada sebab yang tertentu yang kita tak tahu. Ada benda yang nikmat yang dia nak daripada kita. Jadi akhirnya berlakulah penipuan, berlakulah pengkhianatan. Orang yang rapat biasanya mengkhianati orang yang dikenal. Lepas tu susah. Atau kawan dan sahabat ni berbeza. Kawan adalah kawan, sahabat lain. Ashabi, sahabat-sahabat. Ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi Rasulullah. Sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu Rasul ada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Ada lagi tak sahabat? Sahabat ramai sahabat Nabi. Tapi 10 orang yang dijamin syurga disebut. Tapi semua ada lagi Nabi sahabat-sahabat yang telah dijamin juga syurga. Tapi Nabi tak sebut. Nabi sebut 10 dulu. Jadi Rasulullah dipenuhi dengan sahabat-sahabat. Siapa yang mengkhianati Nabi Isa AS? Kalau bukan seorang sahabat ni yang dipanggil Al-Hawariyun. Yang mengkhianati Nabi Isa AS. Yang membuka rahsia Nabi Isa AS. Sehingga ada usaha untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa AS. Tapi Allah gagalkan. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kamu ingat kamu besar sangat. Kamu ingat kamu hebat sangat. Tak, aku lagi hebat daripada kamu. Jadi, ni anak-anak Nabi Adam AS. Qabil dan Habil. Bagaimana tak sangka Habil dikhianati oleh abangnya Qabil. Apa sebab? Mungkin sebab-sebab yang kita tak tahu. Ada yang kita tahu. Mungkin sebab cemburu dan sebagainya. Sebab-sebab nikmat. Jadi, Allah bukan suruh kita nak bersangka buruk dengan kawan-kawan. Allah suruh kita minta lindung diri. Lepas tu Allah kata, min syarri ma khalaq. Kita minta lindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, lindungkan aku daripada kejahatan. Kejahatan apa? Min syarri ma khalaq. Kejahatan makhluk. Makhluk ni makhluk yang nampak, ada makhluk yang tak nampak. Ada makhluk yang tak nampak digunakan oleh makhluk yang nampak. Ada makhluk yang tak nampak menggunakan makhluk yang nampak. Siapa yang boleh digunakan akan digunakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Apa lagi yang Allah sebut minta lindung daripada kejahatan apa lagi? Kejahatan malam apabila dia gelap gelita. Waktu malam yang gelap gelita. Allah kata minta lindung, minta jaga. Minta lindung, minta pada Allah Ta'ala. Kalau Allah sebut awal, qul a'udzu birabbil falaq. Minta lindung pada aku. Sebab Allahu Samad, Allah tempat meminta. Untuk apa minta? Untuk lindung daripada kejahatan makhluk, daripada kejahatan malam. Malam yang gelap gelita. Kita tak tahu malam yang gelap gelita. Kejahatan berada, berhampiran dan sebagainya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Lindung daripada apa lagi? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Minta lindung lagi daripada perbuatan sihir. Perlindungan yang ketiga kita minta kepada Allah Ta'ala. Perlindungan daripada pertama, perlindungan daripada kejahatan makhluk. Yang kedua, perlindungan daripada kegelapan malam. Yang ketiga, perlindungan daripada naffatsati fil 'uqad. Daripada semburan-semburan ahli sihir. Kita ingat sihir tak ada lagi. Ada. Sampai kiamat pun sihir tak ada. Dulu sampai sekarang ni berterusan. Nak gunakan sihir kepada orang tak puas hati. Yang cara kasar, cara halus. Macam-macam orang boleh guna. Walaupun tahu betul tu syirik. Tapi kadang-kadang nafsu mengatasi pengetahuan. Nafsu menutup akal. Bila nafsu menutup akal, maka perbuatan yang mereka buat, mereka pandang mulia. Tak apa. Siapa dapat, dia dapat. Siapa yang kuat, dia akan berjaya. Dengan apa cara sekalipun kena buat. Lepas tu kadang-kadang ada orang jumpa Tok Bomo. Jumpa tukang-tukang sihir. Sebab apa? Tujuan nak menyayang wang ni. Nampak kedai tu maju, tak puas hati. Kedai tu maju sebabnya pertama ialah service quality. Layanan dia. Layanan dia yang cepat. Servis yang bagus. Order tak sampai 5 minit sampai. Ada satu kedai order
Tak sampai 5 jam, belum tentu sampai. 5 jam tunggu, tak sampai-sampai lagi. Mana tengah masak? 5 jam bukan masak goreng mamak. 5 jam bukan masak mi goreng. 5 jam dia masak kenduri ni. Tak siap-siap lagi ni. Kejap-kejap, jangan siap, kejap-kejap. Tak masak langsung. Orang lagi. Yang kedua, makanan tak sedap. Makanan tak sedap. Kadang-kadang makanan sedap. Tapi cara cucian pinggan mangkuk, ya Allah kotor. Air longkang. Air parit. Tak mana-mana parit pecah, ambil air. Orang pun nampak tengok viral kan. Aduh, mana nak tahu. Kemudian pakaian pula tu. Dengan pakaiannya, pakaian menghantar tu. Tu kuku panjang, hitam. Hantar makanan. Kemudian pula ngehinguh sebagainya. Dah lah makanan tak sedap. Layanan tak bagus. Kasar pula tu. Kan? Kasar pula tu. Cara layanannya. Lambat lagi. Orang lain kena lain. Bila orang lain kena lain, dah mula tak puas hati. Tengok tu. Dia kata. Orang tu guna tu. Guna mandram dia tu. Dah, yang dia pun layan balik. Siapa yang hebat. Menggunakan sihir-menyihir. Akhirnya kawan tu pula merundung sebab disihir. Sebab disihir. Ni perbuatan manusia nak cek keuntungan sementara. Untung cepat. Jadi, Allah kata pada kita, aku dah beritahu pada kamu, aku sampai kepada Jibril, Jibril sampai kepada Muhammad, Muhammad dah sampai kepada kamu. Ada kejahatan tu ada 4. Kejahatan yang pertama, kejahatan makhluk. Kejahatan yang kedua, kejahatan yang berlaku dalam gelap gelita. Kejahatan yang ketiga, kejahatan di perbuatan sihir. Kejahatan yang keempat, min syarri hasidin idza hasad. Ni. Daripada hati yang dengki. Hati dengki. Nabi ajar kita supaya husnuzon. Sangka baik, think positif. Fikir benda baik je. Tapi bila kita fikir benda yang tak elok, kita zon, sangka buruk. Su'zon, sangka buruk. Kalau sangka, tapi buruk lagi. Mesti dia punya kerja ni. Belum siasat lagi. Dia punya. Tak ada orang lain, tak ada. Aku confirm memang dia punya kerja. Siasat belum? Tak payah siasat. Dia tahu perangai memang dia punya kerja. Akhirnya, ni Allah sebut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Orang dengki ni bahaya. Tapi kita tak tahu bila dia dengki kita. Kita tak tahu bila dah ni hanat kita tak tahu. Lebih baik daripada kita tahu dan benda mana daripada kita nak menunggu, baik kita baca ayat ni. Kita minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah beritahu dah ada 4 kejahatan. Sebab tu ayat pertama Allah kata kul a'udzu birabbil falaq. Kamu minta lindunglah aku. A'udzu, minta lindung dengan aku daripada 4 ni. Tak ada siapa yang boleh melindung kamu daripada 4 ni kecuali aku saja. Allah dah declare, Allah dah jelaskan dalam surah yang pendek hanya ada 5 ayat. 1 ayat minta perlindungan, 4 ayat tentang kejahatan. Allah disebut kejahatan yang Allah sebut. Kejahatan pertama, kejahatan makhluk. Makhluk ni memang jahat. Makhluk nampak, makhluk tak nampak. Kejahatan kedua, dia kejahatan malam yang gelap gelita. Orang buat kerja-kerja tak elok waktu malam yang gelap gelita, waktu orang tidur dan sebagainya, waktu dia buat kerja. Yang kejahatan yang ketiga, dia kejahatan sihir. Ni waktu malam juga orang buat sihir. Dia buat kerja seseorang dalam bilik, dia baca lah, guna ayat terbalik lah, ayat Quran terbalik lah untuk cocok telur dan sebagainya. Rambut sebagainya. Sebab tu Nabi beritahu pada kita bahawa kuku dan rambut dia ada DNA. Nabi ajar kita supaya tanam. Sebab apa tanam? Bila dia tanam saja, maka susah untuk mengesan lagi. Nak detect DNA sebab dia dah kena tanam. Tapi bila kita biarkan rambut itu terlepas gitu saja, orang ambil rambut ni. Daripada rambut ni boleh digunakan untuk menyayai orang lain. Kalau kita tengok filem-filem barat kadang-kadang gitu. Hanya ambil rambut orang ni je. Terus letaklah tu. Kesan detect DNA dia. Dia buat silap. Sedangkan dia tak buat pun. Dia tidak berada di situ. Yang ada di situ yang rambut dia saja pun jadi bukti DNA dia. Yang tu Nabi kata rambut dan sebagainya, kuku, tanam. Ambil tempat tanam, ambil ruang tanam. Supaya menutup ruang orang yang niat jahat daripada menginyai kita. Sebab tu Allah kata ni 4 perlindungan. Minta pada aku. Jangan minta pada lain. Sebab kamu tak tahu. Kamu kata orang tu hasad dengki pada kamu. Kamu tahu? Tak tahu. Yang tahu aku. Maka kamu minta dengan aku perlindungan supaya aku tutup hasad dengki mereka supaya jangan sampai terkena kamu. Kamu tahu orang nasihat kamu? Tak tahu. Yang tahunya aku.
Kamu minta tolong aku tutup orang yang saya supaya tak kena la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sam awas sami'un. Tiada siapa pun boleh mudarat di langit dan di bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izinkan berlaku, tak izinkan tak berlaku. Kelihatan lagi waktu malam, kamu tahu waktu malam gelap kita, kamu pun tak nampak. Tapi aku tahu. Maka minta lindung aku. Dengan makhluk, kamu tak tahu, kamu bersangka jaga makhluk yang nampak, tapi ada satu lagi makhluk yang tak nampak. Makhluk ni pula, makhluk lain, apa makhluk lain? Penyakit. Penyakit COVID dan sebagainya yang kamu tak nampak. Dan kamu tak tahu. Siapa kena tak kena kita tak tahu hari ni. Kontak rapat pun kita takut kan. Bimbang, na'udzubillah kan. Tapi biasanya orang yang kadang-kadang berlaku, kita tak tahu mana kita kenal orang tu. Banyak kira-kira yang kontak rapat sebab tak tahu. Dan orang yang kena pun dia tak tahu. Jadi kita minta lindung Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan sampai kami terkena ya Allah. Lindung kami ya Allah. Jadi tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang mendengar, yang menonton, amalkan ma'udzatain ini. Apa dia? Qul Allahu ahad. Walaupun tak nama ma'udzatain ini, tapi dia digandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 bacaan tadi. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau boleh jadikan amalan. Amalan sebelum tidur, nak amalan seketika tak tidur. Lepas solat baca. Dalam waktu renggang baca ayat ini. Kita jangan peleki ke orang baca surah pendek sangat. Sikit qul Allah, sikit qul Allah, sikit Allah. Baca ayat panjang tak. Kan kita dah kaji, dah meneliti tafsir surah Qul Huwallahu Ahad, Ikhlas. Bagaimana ada seorang sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, ketika kami solat bersama dengan sahabat tadi, pada rakaat kedua dia baca Qul Huwallahu Ahad. Apa sebab dia baca ya Rasulullah? Saya kata kamu tanya dia. Kenapa dia baca? Bila tanya, dia kata aku baca Qul Huwallahu Ahad sebab aku suka. Ada Ar-Rahman, aku sayang. Sebutan-sebutan tu aku sayang, aku suka. Maka dia sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia baca Qul Huwallahu Ahad sebab dia suka isi kandungan dalam surah Al-Ikhlas. Rasulullah kata wajib. Apa dia wajib? Wajib syurga untuk dia. Jadi ayat pendek tapi dia bawa pengertian besar. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat juga pendek tapi dia bawa pengertian yang besar. Ada 4 kejahatan, Allah kata lindung aku jaga ke 4 kejahatan supaya tak terkena kamu. Dia tuan-tuan walaupun di mana Allah Taala cukup sekadar tu. Insya-Allah ada kesempatan kita ulang, kita akan terus mengupas tentang tafsir surah An-Nas. 6 ayat lagi tambahan. Tadi 5 ayat, ni 6 ayat. Makna 6 campur 5, 11. Ada simpulan gumpalan-gumpalan tali yang terletaknya jarum, terletaknya rambut dan anak sisir ataupun sikat Rasulullah yang tersimpan oleh ahli sihir untuk menginyanyi Rasul, mengkhianati Rasulullah, untuk menyakitkan Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah demam. Rasulullah tak sihat selama 6 bulan. Dan pada ketika 6 bulan itu wahyu tak turun. Kenapa wahyu tak turun? Ada sebab. Kalau wahyu turun ketika mana Rasulullah tak sedar, akhirnya orang kata ini ayat Quran ni penipu ni. Nabi pun tak tahu macam mana. Sebab tu ayat Quran tak turun selama 6 bulan. Ketika mana Nabi dan keadaan disihir. Jadi selepas Rasulullah sembuh lepas itu, barulah firman Allah Ta'ala turun. Jadi sebab tu bila mana Rasulullah sembuh daripada penyakit, Allah ajarkan pada Nabi tentang 2 surah tadi, surah An-Nas, surah Al-Falaq. Bila Rasulullah baca kedua, Rasulullah rasa segar, rasa sihat. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita ambil manfaat dari surah yang pendek ini dapat memberikan kita kebaikan di dunia dan akhirat. Sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.